Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi di Garasi TV setelah bercuti Isnin. Ini adalah minggu ketiga bulan Februari, bulan yang ke-8 Garasi TV bersiaran. Minggu yang saya sasarkan kita akan mencapai angka 77,000 insya-Allah. Kerana sekarang dah 76,400 lebih tu, hope minggu ni kita akan dapat drive trafik baru sekitar 500 orang untuk mencapai 77,000. InsyaAllah kita ada sedikit benda yang boleh kita kongsi bila mencapai 77, tak tunggu 80,000 untuk bulan ni. Adalah apa nanti tengok Jack akan decide nak bagi apa untuk 77,000 punya celebration. Saya harap malam ni kalau insyaAllah, kalau tuan-tuan share hari ni, terutama kepada mereka yang belum lagi menjadi rakan garasi, dan kita berjaya mencapai 77,000, malam ni juga kita raikan something special. Tengok apa yang boleh kita beri kepada anda. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menyokong kami pada minggu lalu. Minggu yang sangat istimewa, sangat-sangat istimewa lah minggu lepas. Itu saya tak akan lupa, minggu kedua bulan Februari. Bukan lagi kerana Valentine, kerana saya fikir bahawa orang dah tak raikan Valentine. Kita orang Islam dah lama terdidik dengan mengatakan Valentine adalah kerajaan Kristian. Alhamdulillah, kerana saya tak jumpa pun posting di FB orang meraihkan Valentine. Alhamdulillah, kesedaran dah makin tinggi setelah kita faham bahawa Valentine yang pada tahun 90-an dan awal 2000-an selalu diraihkan dengan pemberian bunga carnation, bunga rose tu, tidak lagi diraihkan. Alhamdulillah, kerana kita sedar bahawa meraihkan Valentine bukanlah kerajaan yang disunahkan dalam Islam. Dia tak perlulah kita ikut. Alhamdulillah, langsung tak nampak di timeline saya lah, timeline orang kampung ni, timeline yang saya follow yang sangat konservatif, Facebook, mengikut apa yang admin friend, tak nampak kita ada orang yang berbangga-bangga meraihkan Valentine. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang memberi sokongan. Pertama kali waktu saya post stream 48 jam pesta buku tu, saya tak sangka kita akan boleh mendapat 700 like original tanpa organik. Maksudnya original like adalah 700 lebih. Berarti saudara sangat prihatin untuk menyokong kempen buku di Garasi TV, walaupun buku bukanlah budaya garasi sebelum ni, kerana kita hanya ada 6 kali stream saja dengan menggunakan buku sebagai konten jualan. Itu pun kita bawa semua rakan stream bagi perbukuan adalah rakan-rakan daripada luar. Tak ada buku yang garasi stream sebagai in-house, semua adalah kolaborasi je. Dan saya tak sangka bahawa total stream buku pada minggu lalu mencapai 50,000 jualan. Alhamdulillah. Dan saya dapat report daripada Nuha Books, 90% yang log adalah paid. Manakala almost 100% yang log di ITBM adalah paid. Cuma dari segi order afterlife, Nuha Buku kata dia terkejut kerana selain daripada 237 yang log during live, dia menerima 40 lebih lagi tempahan afterlife. Berarti ada orang yang view, kerana view afterlife untuk sesi bersama Tan Sri Johan Jaafar dan Encik K Ngadirun daripada 20 meningkat kepada 30,000 view. Ada view tambahan 10,000 kerana mungkin mereka tak menjangka garasi akan mendapat tamu high profile seperti Tan Sri Johan dan juga Encik K Ngadirun. Jadi view tu meningkat menjadi satu rekod juga. Selalunya view garasi ni afterlife hanya dalam 20 ke 25%. Itu view yang mendapat 50%. Selain daripada view Sabri Yunus dan Angelina Tan, juga view mengenai konten buku juga meningkat daripada 21,000 afterlife kepada 31,000 afterlife. Terima kasih. Saya sangat bergembira kerana garasi bukan saja menjadi laluan bagi mereka yang meminati pakaian bandar, tapi kini mula menjadi saluran stream untuk kandungan akademik ilmiah mengenai perbukuan. Luar biasa benda yang kontras tu, penggila barangan bandar yang sangat fashionable lifestyle dia. Dengan waktu yang sama, kita boleh ada imbangan dengan kandungan perbukuan yang sangat akademik dan sangat profesional sifatnya. Terima kasih tuan-tuan menyokong. Kerana dia memberi banyak kejutan kepada pihak luar, terutama kawan-kawan saya dalam industri yang terkejut bagaimana stream
mampu menjual dalam tempoh 1 jam lebih saja dengan pendapatan 20 ke 30 ribu ringgit. Kerana mereka yang besar dan establish seperti ITBM hanya mencapai jualan sekitar 18,000 sebulan dalam online. Ini memberi keyakinan dan petunjuk indikasi baru kepada pentadbir sastra dan juga penerbit dalam dunia perbukuan bahawa pindahlah dengan walaupun anda masih lagi boleh menjual di online, tetapi pendapatan online selama sebulan bersamaan dengan pendapatan stream selama 1 jam. Jadi bayangkanlah bagaimana stream membantu Garasi TV, membantu Garasi TV mempromosi kepada rakan-rakan industri perbukuan fizikal yang menuju mati ni, bahawa anda boleh menyelamatkan perniagaan anda dengan mengikuti apa yang dilakukan dalam industri bandar di mana ramai orang berpindah kepada stream. Jadi itulah yang mendorong saya untuk melancarkan pesta stream 48 jam pada Mac nanti. Tarikhnya saya akan up nanti setelah kami meeting dan melihat persediaan. Tapi hanya ada 2 rakan yang saya ambil walaupun saya menerima banyak permintaan daripada penerbit-penerbit yang lain. Tapi saya kata saya tak mampu because kita mempunyai berbelas gundi yang kita nak kena habiskan bagi jualan Februari ni. Ada belas gundi lagi saudara yang barang banyak kita akan naik. Pada masa yang sama, saya kata stream 48 jam dengan studio yang kecil, kita tak mampu menyediakan ruang yang terlampau banyak untuk penerbit buku kerana waktu kita ambil studio ni, fokus kita hanyalah untuk jeans. Jadi ruangnya sangat terhad. Tapi kita cuba dulu stream dengan 2 company, iaitu saya mengharapkan sale untuk syarikat yang besar macam ITBM mencapai 70,000 dan membantu Nuha Buku untuk menjual buku-buku sastrawan negara dengan capaian 30,000 dalam tempoh 48 jam. Stream ni akan menarik saudara, sebab saudara orang-orang yang pernah datang dalam live kita, mereka gembira untuk kembali, iaitu Tan Sri Johan Jaafar mengatakan dia gembira untuk kembali kerana walaupun mereka tak pernah stream, mereka kata menarik kerana dalam usia 60-an barulah mereka tahu betapa seronoknya membantu industri buku mencapai jualan melebihi 20,000. Hanya dengan 68 minit, 70 minit saja berbual di garasi, dia membantu industri memulihkan pencapaian mereka. Untuk pengetahuan saudara, ketika tahun 2000-an, saya baru saja berjinak-jinak dengan industri ni kerana saya mula menerbitkan buku sendiri agak lewat tahun 2012. Pada waktu itu terdapat 500 syarikat. Ketika saya membuat kajian data untuk artikel saya di dalam Awani untuk KLWBC, pada tahun 2015 hanya tinggal 157 syarikat yang aktif. 2015. Apabila berlaku kemerosotan dan keperlahanan ekonomi bermula 2016-2017 tu, hanya tinggal kurang daripada 50 syarikat yang menerbitkan buku. Sekarang di bawah PKP ni kurang daripada 20 syarikat yang mengeluarkan buku dalam tempoh 13 bulan lepas COVID melanda kerana pasaran perbukuan menjadi sangat lemah. Jadi saya ucap terima kasih pada sokongan anda semua yang memberi nafas baru pada dunia perbukuan fizikal untuk menjawab stigma kajian-kajian yang saya anggap berat sebelah dengan mengatakan bahawa industri digital akan mematikan buku fizikal. Tetapi saya berjaya turn around perception itu dengan sokongan tuan-tuan di Garasi TV bahawa digital lah yang akan menyelamatkan industri fizikal kerana segmen digital menjadi kuasa pasaran yang bagus. Sama juga kita tak mampu menukar jeans menjadi pakaian digital, mustahil bukan? Tapi kita masih lagi boleh menggunakan digital untuk menyelamatkan pakaian kerana pakaian adalah industri fizikal. Ini yang saya ucapkan terima kasih. Kita ada berapa nombor admin untuk saya mulakan sharing dengan saudara? 400. Kita mula dengan gambar pertama. Ini gambar kebetulan je tuan-tuan. Sebab saya ada 2 perkara memory yang saya tak akan lupa mengenai Ashraf Sinclair. Saya tak pernah jumpa dia tuan-tuan waktu dia popular, waktu dia apa ni. Saya cuma tahu dia seorang jejaka yang kacak je, kecuali pada bulan Disember tahun 2017. Disember 2017 saya berkesempatan ke Bangkok kerana saya menjadi penasihat kepada sebuah filem, kerana filem itu menggunakan cerita asal daripada idea saya. Jadi filem kerjasama Kuala Lumpur, Bangkok dan juga Indonesia. Saya bertemu dengan beliau. Jadi bila saya baca kenyataan isterinya mengenai apa yang dia rindukan pada suaminya, iaitu Bunga Cinta Lestari. Saya tak pernah jumpa Bunga Cinta. Setelah genap setahun mengenang pemergian Ashraf Sinclair yang meninggal dalam tidur akibat serangan jantung, saya pun teringat momen-momen seminggu saya bersama dengan dia di Bangkok.
tentang keistimewaan lelaki genius ni tuan-tuan. Saya percaya bahawa dia dilahirkan memang sebagai seorang yang sangat cerdik, menjadi millionaire pada usia yang muda dengan kepakarannya yang tak pernah media tahu, iaitu kepakaran utamanya adalah JV perniagaan. Beliau membuka syarikat pertama dia di Jakarta adalah dalam bidang kursus pembangunan personality, iaitu banyak melatih korporat-korporat di Indonesia bagaimana menguruskan kumpulan pengurusan mereka untuk mempunyai personality, keterampilan, berfikiran positif. Apabila beliau banyak bergaul dengan masyarakat korporat di Indonesia, beliau melaksanakan banyak JV business. Berarti apabila datang orang-orang asing yang ingin meniaga di Indonesia, beliau yang menjadi ejen untuk membuat monitoring atau pemantauan bagi membolehkan syarikat-syarikat yang melabur di Indonesia yang berada daripada luar, termasuk daripada Eropah dan daripada Amerika. Katanya itu adalah pelanggannya yang membantu beliau, yang beliau bantu mengenal pasti siapakah rakan kongsi di Indonesia yang boleh dipercayai, yang stabil, yang mempunyai perniagaan, yang boleh mendapat rekod sebenar tentang perniagaan tersebut. Jadi pada waktu itulah barulah saya tahu tuan-tuan, wujud satu perniagaan consultation mengenai JV ataupun merging business. Jadi itu kepakaran Ashraf yang menjadikan dia millionaire di Indonesia. Barulah saya tahu bahawa dia tidak berkahwin dengan Bunga Cinta Lestari kerana Bunga Cinta Lestari mempunyai banyak wang, tetapi dia membuat wang lebih banyak daripada apa yang dibikin oleh isteri dia dalam industri seni. Bila naik van balik, dia akan cakap kepada kami, kata, tolong diam boleh tak? Dia kata, saya akan buat video call dengan anak saya, Noah, anak dia yang ada sekarang. Itu yang saya akan selalu ingat. Jadi bila kami naik van selepas balik syuting dia, Ashraf akan membuat video call dengan anak dia. Dan dia akan bercakap dalam dua bahasa. Pertama, dia akan memulakannya dengan bercakap dengan menggunakan bahasa Indonesia baku untuk membolehkan anaknya menguasai bahasa Indonesia baku. Dan kemudian dia akan bercakap dalam bahasa Inggeris untuk melatih, bukan melatih, anak dia dah memang fluent English, sangat bagus kerana dia menggunakan bahasa Inggeris di rumah. Tetapi kata Ashraf, dia mendidik anaknya untuk menguasai bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia standard, bagi membolehnya anaknya menguasai dua bahasa. Satu perkara yang saya tak akan lupa tentang Ashraf adalah please hug mom for dad. Dia kata tolong peluk ibu untuk ayah. Dan dia akan ulang berkali-kali. Dan dia akan berbual hingga 15 minit ke 20 minit dengan anak dia, dengan bercakap dalam hal-hal yang sangat tinggi pemikiran dia untuk seorang anak dia. Waktu tu saya ingat berusia 5, 6, 7 tahun macam tu. Jadi bila saya baca, saya share dengan saudara lah tentang siapa Ashraf Sinclair yang tidak diketahui. Kalau saudara view video-video motivasi dia, bila saya kenal dia, saya tengok siapa Ashraf Sinclair. Jadi saya cari banyak dalam YouTube lepas saya balik daripada Bangkok. Oh, rupanya beliau memberi kuliah-kuliah pembangunan minda yang sangat tinggi kepada orang-orang korporat di Indonesia, di Jakarta terutamanya, bagaimana menguruskan keterampilan diri untuk menjadikan syarikat-syarikat tempat mereka bekerja kelihatan profesional kerana pekerjanya sangat profesional dalam mengendalikan keterampilan personality. Al-Fatihah untuk Ashraf Sinclair. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah cucuri rahmat kepada Ashraf Sinclair, seorang yang sangat budiman, tuan-tuan. Saya masih ingat lagi dia sangat pembersih tapi sangat ramah. Shooting yang amat mudah dikendalikan kerana beliau seorang bintang besar dalam filem tu. Walaupun shooting sangat panjang, setiap kali berhenti rehat, dia akan berbual. Dan saya terkejut pada waktu tu bahawa dia sangat ramah, dan setiap kali berbual dengan dia, tuan-tuan, dia selalu mempengaruhi saya untuk melihat perniagaan merging ataupun mengendalikan sektor joint venture consultation adalah satu perniagaan sangat besar. Dia pernah nasihat pada saya, kata, bang, you look so smart, why don't you involve in this business? Nobody run this business in Malaysia. Dia kata, buatlah bang. Dia kata, it's a good business. Terutama Malaysia banyak IKS. Orang Malaysia tak banyak tunai dalam IKS, dia go loan for bank, kemudian they get trapped because loan bank sangat kapitalis. Why don't you find somebody outside yang ada banyak cash, let them help our industry players. Saya akan ingat tu, cuma saya tak mampu buat kerana ketika dia menasihatkan saya, dia telah melakukan perkara tersebut hampir 8 ke 10 tahun.
Jadi tak mungkinlah itu bukan bakat kita, tuan-tuan. Tapi saya kagum dan sejak tu saya faham bahawa pekerjaan consultation yang paling berjaya bukanlah semata-mata consultation tentang idea, tetapi consultation praktikal, iaitu membantu syarikat-syarikat yang kita tahu, kita kenal syarikat tu di Malaysia, pemainnya, pengusahanya memang hebat, tetapi kekurangan modal tunai. Dan kita tahu bahawa perniagaan begini mempunyai potensi untuk berjaya, tetapi bank kurang melihatnya. Kerana bank-bank di Malaysia juga kadang-kadang tidaklah secekap mata konsultan. Jadi dia kata, di Indonesia juga sama, banyak syarikat-syarikat perniagaan kecil yang berpotensi tetapi tidak dipandang oleh bank. Jadi dia membantu mereka mendapatkan tunai daripada pelabur luar. Benda yang menarik tu, kita berterima kasih dan kita bersyukur kerana ada seorang Ashraf Sinclair yang walaupun dia tidak begitu berjaya di Kuala Lumpur sebagai seorang konsultan dan business minded yang melakukan perniagaan joint venture ni, tapi dia sangat berjaya di Jakarta, malah dihormati di Jakarta. Itu saja tentang Ashraf Sinclair. Kemudian saya pergi kepada berita yang saudara dengar tu tentang vaksin ni, kini kembali menjadi isu. Kerana saya baca di KKM sendiri, setiap kali Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia memuat naik status mengenai suntikan vaksin, masih ada lagi golongan yang pesimis yang mempertikai, memperlekehkan vaksin. Jadi saya naikkan story mengenai pandangan seorang pakar yang sangat kecewa apabila sebuah akhbar tempatan menggunakan headline doktor mati disuntik vaksin COVID-19. Katanya headline tu akan menyusahkan semua orang. Kerana ramai rakyat Malaysia adalah headline readers. Kerana orang Malaysia dia malas membaca. Dia hanya membaca tajuk tetapi tidak membaca story yang penuh. Jadi dia betul-betul marah, kata pakar ni, headline tersebut yang diterbitkan oleh sebuah akhbar tempatan, saya tak letak kat sini, telah menyusahkan proses para pakar perubatan untuk meyakinkan rakyat menyertai suntikan COVID-19. Apatah lagi di negara kita, suntikan tidak diwajibkan dijadikan option dan pilihan. Jadi kata doktor pakar ni, tajuk akhbar tersebut benar-benar menyusahkan para mereka yang berada dalam dunia perubatan untuk meyakinkan rakyat Malaysia untuk melihat isu COVID-19 sebagai isu sains, kerana melaporkan kes yang sebenarnya salah. Kerana seperti saya jelaskan pada minggu lepas, doktor yang meninggal dunia di Nashville, Amerika Syarikat, tidak menyuntik vaksin yang diiktiraf. Kes doktor ni berbeza kerana dia hanya ada satu pilihan. Dia telah diserang oleh COVID-19 dalam keadaan yang sangat parah. Tak boleh dirawat lagi, dia tak ada option. Dia memberi kebenaran kepada seorang rakan yang juga doktor pakar menyuntik vaksin yang masih belum lagi diuji dalam tahap ujian klinikal tahap 3, iaitu vaksin yang tak pernah disuntik ke tubuh manusia. Jadi oleh kerana dia telah pun lemah tubuhnya kerana mengidap COVID-19 pada tahap kritikal, suntikan tersebut menjadi berbahaya dan akhirnya suntikan tersebut menyebabkan kematian pada doktor ni. Jadi kes doktor ini tidak ada kaitan dengan 8 vaksin yang diiktiraf oleh COVID-19 dan tidak berkaitan dengan 9 lagi jenama vaksin yang kini berada dalam ujian klinikal tahap 3. Iaitu ujian tahap 3 ni klinikal yang dijalankan kepada manusia secara sukarelawan. Setelah mendapat keputusan munasabah, barulah pengeluar vaksin boleh menyenaraikan keputusan ujian klinikal tahap 3 kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Agensi Perubatan dan Permakanan Amerika untuk mendapat kelulusan pasaran. Itu saya share dengan saudara supaya kita kekal dalam momentum untuk melihat COVID-19 sebagai isu sains dan isu wabak atau virologi, tanpa terpengaruh dengan teori-teori konspirasi, pandemik, benda-benda yang disifatkan sebagai ujian Allah yang kita harus berdoa dan bertawakal. Ini adalah musibah, benda-benda yang menjadikan orang kita bergenjak berlangkah-langkah ke belakang, dan akhirnya orang-orang yang anti vaksin inilah saudara yang akan menyebabkan kita akan menjadi terus negara wabak. Saya jelaskan pada saudara, ada keratan data tapi saya tak sempat nak hafal. Suntikan demam campak di Malaysia berjaya 90%, iaitu vaksin campak yang kita pernah suntik berjaya 90%. Suntikan demam malaria berjaya pada kadar 50 ke 80%. Berarti vaksin malaria berjaya di Malaysia pada kadar 60 ke 80%. Suntikan cacar sangat berjaya mencapai 83%, manakala suntikan rubella mencapai 85%. Berarti ada 4 vaksin yang pernah disuntik secara besar-besaran di Malaysia. Kesemuanya mempunyai pencapaian yang sangat luar biasa. Kecuali vaksin yang saya sebut tadi, iaitu vaksin malaria saja, keberkesanannya 60 ke 80.
Itu pun dah kira bagus tuan-tuan, kerana dia telah menyelamatkan 60 ke 80% mereka yang mengambil vaksin anti malaria apabila mereka bergerak ke kawasan-kawasan yang mereka mudah dijangkiti. Ini termasuklah Angkatan Tentera, mereka yang bekerja dengan Jabatan Perhutanan, mereka yang bekerja dalam sektor pertanian yang terdedah kepada nyamuk malaria dan jangkitan malaria. Saya share dengan saudara tentang kita ada 4 sejarah vaksin yang disuntik di Malaysia, dan keempat-empat vaksin ini mencapai tahap yang sangat luar biasa kejayaannya, terutama campak, cacar dan juga rubella. Yang ketiga adalah perkara yang menarik juga ni. Saya rasa ramai yang dah tahu ni, terlewat tempat semalam bercuti, tapi saya up juga untuk pendidikan moral pada kita. Mengenai viral yang dibuat oleh seorang yang memesan makanan dari pemandu Grab. Kesilapan berlaku adalah kerana ketika dia membuat order online, catatan yang berlaku dalam order online adalah 2 air, bukan 3 air. Apabila minuman dihantar ke rumahnya dan sampai hanya 2, tetapi bilnya adalah 3, dia menuduh pemandu Grab Food ni mencuri makanan dia. Dia ambil gambar, dia ambil bil dan dia viralkan dengan mengatakan penghantar Grab adalah pencuri minumannya. Saya tak fikir minuman tu puluh-puluh ringgit, tuan-tuan. Saya rasa macam minuman kopi biasa je, mungkin belas ringgit je. Menjejaskan imej anak-anak muda yang bawa Grab kerana dianggap sebagai pencuri minuman. Tetapi setelah pembetulan dilakukan oleh pihak Grab Food bahawa order itu kesilapannya adalah dalam online, bererti tiada mengait dengan minuman dicuri oleh pemandu Grab. Sebenarnya minuman itu dibekalkan secara salah kerana secara online ketika dia booking 3, yang note di dalam online adalah 2, tetapi yang sampai kepada bil adalah 3. Itu masalah teknikal, tuan-tuan. Secara moralnya saya nak bagi tahu, tak perlulah air kita hilang 1 pun, tuan-tuan. Kita viral kan. Lepas tu kita cuba menjejaskan imej anak-anak muda kita yang bekerja dalam gig ekonomi ni, yang menjadi pemandu Grab ni, pemandu penghantar makanan. Tak kira dalam kes ni adalah Grab. Tapi e-hailing ni menyediakan 60,000 peluang pekerjaan kepada anak muda kita. Jadi kita fitnah pula dengan mengatakan minuman kita hilang 1 dengan dicuri. Sudahlah tuduhan kita tu salah. Yang kedua pula, dia menggambarkan satu minuman cukup untuk kita malukan seseorang, kerana kita tahu dengan bil tersebut dia boleh membuatkan pihak Grab dan orang detect siapakah pembekal makanan tu. Tapi alhamdulillah nama budak tu tak terbabit, tak tersiar, gambar dia pun tak tersiar. Jadi kuranglah aib yang dia tanggung pada satu kesalahan yang dia tak lakukan. Jadi saya advise pada saudara, kalau saudara order makanan, saya pernah baca dulu dia order makanan segera, saya rasa McD lah tu, sos terlupa dimasukkan. Itu pun diviralkannya besar-besaran dengan mengatakan dia menerima 2 biji burger tetapi tidak menerima paket sos. Saya fikir dia hanya perlu buat phone call je, sebab saya pernah juga mengalami masalah gitu. Kita buat phone call dan penghantar akan menghantar semula makanan benda tersebut dengan lebihan. Saya pernah call kerana saya gagal mendapatkan sos. Baik dia orang tu layan, dia tu, cik, kami akan ganti dengan 1 burger. Selain daripada menerima sos yang tertinggal, cik, kami akan ganti dengan 1 burger. Saya tak payah just hantar sos je. Sebab kebetulan di rumah saya tak ada cili sos. Saya kata tak ada cili sos, saya pun tak call. Auto tak ada, kata tak apa. Ini adalah cik pun call dah pukul 9 malam, kita ada burger, kita bagi. Itu sangat baik layanan yang diberikan oleh mereka yang berada dalam gig industri ni. Terutama ramai pekerja adalah anak-anak muda. Saya nak tambah je anak-anak muda Melayu, supaya saudara bertoleransi lah. Sekira berlaku sedikit kesilapan, janganlah kelang kabut, viral kan, kemudian menggambarkan. Yalah, sebelum dijawab dalam 24 hours semua orang mula memandang prejudis kepada mereka yang menjadi penghantar makanan ni. Itu pun saya ingat satu benda yang saya share je lah. Kalau nak ambil jadi nasihat, nak ambil jadi iktibar, tu pulanglah kepada minda saudara. Kita pergi kepada update kes COVID semalam. Alhamdulillah kita melalui minggu yang hebat, lengkap, kerana semalam adalah hari Senin minggu pertama di mana kita menerima 4,521 pesakit pulih. Itu angka pulih yang tinggi dan pertama kali kali kedua, hari yang kedua berturut-turut sejak Sabtu. Kita berjaya mencapai angka pulih yang tinggi, manakala angka jangkitan hanya 2,176. Dan 2 hari turut-turut mereka yang aktif, yang berada dalam isolasi dan dirawat di hospital di bawah 50,000 kes,
dan kes kritikal juga turun di bawah paras 300, iaitu mereka yang berada di ICU, 260 semalam. Itu saya share dengan saudara untuk hari ini. Cuma kita ada saya suka haiwan, tuan-tuan, tapi taklah begitu ekstrim dengan dunia mereka yang aktif dengan perniagaan haiwan ni. Cuma saya ada 2 kali pengalaman ya. Pada tahun 1994 saya mengikuti konvoi ekspedisi sebenarnya yang diketuai oleh Dr. Balu Peruma. Balu Peruma adalah seorang pakar hidupan liar di Malaysia yang bekerja dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi tahun 1994 Dr. Balu Peruma telah menghubungi saya kerja dekat utusan. Dia kata bantu saya kerana saya sedang masuk ke perkampungan orang asli daripada Slim River sampai ke Sungai. Dia kata saya tak ada kawan, kali ni trip saya seorang je. Boleh tak wartawan datang kerana saya cuba nak menggambarkan kepada masyarakat luar peranan yang dimainkan oleh orang asli yang tinggal secara berkelompok di dalam hutan. Mereka yang tak pindah ke pos-pos yang disediakan kerajaan tetapi masih hidup secara nomad di dalam hutan. Kata Dr. Balu Peruma, kalau utusan dapat siarkan, meningkatlah kesedaran orang ramai bagaimana masyarakat orang asli suku Payang dan suku Temia yang tinggal di sepanjang Sungai dan Slim River memainkan peranan membantu pertubuhan WWF, World Wide Fund and Nature ni, menjaga hidupan liar kerana mereka yang memantau pergerakan tenggiling dalam hutan. Itu pengalaman saya yang pertama. Kemudian bila saya lihat video ni mengenai seorang pemuda Borneo yang bertugas melindungi gajah, kerana kita tahu di Borneo adalah gajah pigmi yang banyak dibunuh di ladang sawit. Satu-satu gajah yang menjadikan Borneo termasuk Malaysia unik di mata dunia. Kita ada gajah pigmi, iaitu gajah yang dianggap sepertiga saja saiznya daripada gajah-gajah lain yang berada di seluruh dunia, yang hanya boleh ditemui di Kepulauan Borneo dan di Sabah terutamanya. Jadi pergi je ke Facebook yang saudara nampak ni, tolong like, kerana pemuda ini sedang menjalankan kempen untuk mendapat, tak banyak tuan-tuan, 100 signature je. Saudara pergi ke Facebook tu, ada link, saudara klik link Facebook tu dan masuk saja komen mengatakan saudara menghargai kerja pemuda ni. Kerana sebuah pertubuhan antarabangsa sedang menjalankan kempen untuk menghargai anak-anak muda Borneo yang memilih kerjaya mereka sebagai pekerja sukarelawan yang melindungi gajah yang dianggap paling unik di dunia, iaitu gajah Borneo ataupun dipanggil gajah pigmi, terutama di Sabah.